Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Abdul Rahman mewakili ahli kumpulan membentangkan tajuk Resilient Kerjaya Pekerja Orang Kurang Upaya Masalah Pendengaran di Negeri Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Isi kandungan yang akan dibincangkan adalah pengenalan, kajian literatur, persoalan dan hipotesis kajian, metod kajian, dapatan dan perbincangan kajian, kesimpulan. Pengenalan. Pekerjaan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Namun begitu, bagi golongan orang kurang upaya, mereka sering berhadapan dengan pelbagai halangan berkaitan kerjaya, seperti kadar pengangguran yang tinggi, tiada pekerjaan dan kurang kemudahan asas untuk bekerja. Resilient terjadi apabila seseorang individu berhadapan dengan kesusahan atau mengalami pengalaman yang buruk dan cuba untuk bangkit kembali tanpa mengganggu kesihatan mental, tingkah laku dan prestasi diri. Kajian literatur. Resilient kerjaya. Resilient kerjaya merupakan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah, sifat psikologi yang membantu seseorang menghadapi risiko dan meningkatkan pembangunan kerjaya, serta keupayaan untuk mengekalkan keseimbangan kerja pada waktu sukar dan mencabar. Orang kurang upaya masalah pendengaran. Orang kurang upaya merujuk pada kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual, atau deria yang apabila berinteraksi terdapat pelbagai halangan boleh menyekat penyataan penuh dan memberi kesan dalam masyarakat. Golongan orang kurang upaya masalah pendengaran adalah mereka yang terdiri dalam kalangan orang yang tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua belah telinga tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran atau tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan menggunakan alat bantuan pendengaran. Terdapat 4 tahap yang boleh dikategorikan sebagai orang kurang upaya masalah pendengaran, iaitu minimum, sederhana, teruk dan sangat teruk. Okey, dalam kajian ini terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama, apakah profil demografi pekerja orang kurang upaya masalah pendengaran dari segi resilient kerjaya mengikut jantina? Yang kedua, adakah terdapat perbezaan yang signifikan faktor resilient kerjaya dalam kalangan pekerja orang kurang upaya masalah pendengaran mengikut jantina? Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan yang signifikan faktor resilient kerjaya dalam kalangan pekerja orang kurang upaya masalah pendengaran mengikut taraf perkahwinan? Hipotesis kajian ada 2. Yang pertama, terdapat perbezaan yang signifikan faktor resilient kerjaya dalam kalangan pekerja orang kurang upaya mengikut jantina. Yang kedua, terdapat perbezaan yang signifikan faktor resilient kerjaya dalam kalangan pekerja orang kurang upaya mengikut taraf perkahwinan. Metod kajian. Dalam kajian ini, sampel yang telah menyertai adalah seramai 166 orang. Mereka adalah yang bekerja di negeri Pantai Timur Semenanjung Malaysia, Terengganu, Pahang dan Kelantan. Teknik yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik persempelan bertujuan berdasarkan ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelum proses mengutip data, iaitu mereka yang hadir ketika perjumpaan yang telah ditetapkan. Mereka juga bekerja di ketiga-tiga negeri Pantai Timur dan boleh berbahasa isyarat. Pendekatan kuantitatif dan reka bentuk tinjauan digunakan dalam kajian ini. Skala resilient kerjaya orang dewasa kurang upaya telah digunakan dalam kajian ini. Dapatan dan perbincangan kajian. Profil demografi pekerja orang kurang upaya masalah pendengaran di Pantai Timur. Berdasarkan jadual di sebelah, jumlah keseluruhan sampel yang mengambil bahagian dalam kajian ini adalah 166 orang.
101 lelaki dan 65 perempuan. Negeri Kelantan merupakan pernyataan yang paling ramai iaitu 101 orang, diikuti negeri Terengganu dan negeri Pahang. Golongan yang paling ramai adalah yang berumur 31 hingga 40 tahun iaitu 65 orang. Kumpulan sampel yang telah berkahwin adalah paling ramai menyertai kajian ini. Untuk hasil analisis ujian T Resilient Kerjaya mengikut jantina pekerja orang kurang upaya masalah pendengaran. Berdasarkan jadual di atas, nilai T adalah negatif 1.198 dan tahap signifikan adalah 0.42. Tahap signifikan adalah lebih kecil daripada 0.5, yang mana hipotesis 1 terdapat perbezaan yang signifikan faktor resilient kerjaya dalam kalangan orang kurang upaya masalah pendengaran mengikut jantina adalah diterima. Banyak kajian lepas yang menyokong dapatan ini yang mana pekerja perempuan lebih mendapat sokongan daripada majikan dan juga rakan sekerja di tempat kerja yang boleh membina resilient kerjaya. Tabiat berfikir positif juga membantu untuk mengekalkan rasa kesejahteraan diri dan juga menyumbang kepada pengukuhan resilient. Hasil analisis ANOVA resilient kerjaya pekerja orang kurang upaya mengikut taraf perkahwinan. Jadual analisis ANOVA ini menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara kumpulan taraf perkahwinan sama ada bujang, berkahwin dan juga duda atau janda. Maka, hipotesis 2 terdapat perbezaan yang signifikan faktor resilient kerjaya dalam kalangan orang kurang upaya masalah pendengaran mengikut taraf perkahwinan adalah ditolak. Keupayaan pekerja orang kurang upaya masalah pendengaran membuat penyesuaian dan merasai kebergunaan diri di tempat kerja menyebabkan resilient mereka meningkat tanpa mengira taraf perkahwinan. Sebagai kesimpulan, kajian ini menjelaskan bahawa jantina individu mempengaruhi resilient kerjaya seseorang disebabkan oleh sokongan moral dari tempat sekerja. Namun, sebaliknya untuk taraf perkahwinan yang mana tiada perbezaan yang signifikan faktor resilient kerjaya dalam kalangan orang kurang upaya masalah pendengaran mengikut taraf perkahwinan. Banyak pihak yang memainkan peranan untuk membentuk resilient kerjaya orang kurang upaya masalah pendengaran, antaranya kaunselor, majikan, ibu bapa, persatuan dan juga rakan sekerja. Namun begitu, kajian ini juga tidak boleh digeneralisasikan kepada semua populasi orang kurang upaya di seluruh Malaysia kerana sampel kajian hanyalah melibatkan pekerja orang kurang upaya masalah pendengaran yang bekerja serta berdaftar dengan persatuan di negeri Pantai Timur Semenanjung Malaysia sahaja. Antara cadangan adalah untuk memperluaskan lagi kajian ini kepada seluruh Malaysia. Kajian ini juga diharap memberi sedikit input kepada pelbagai pihak, terutamanya majikan, untuk memberi peluang pekerjaan yang sama rata kepada golongan kurang upaya masalah pendengaran. Sekian, terima kasih.